Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan terutamanya kepada Ustaz Fahmi sebagai pensyarah kami untuk subjek pengajian Islam. Baiklah, hari ini bersama dengan saya Nurjana Ashri binti Jamahin, nombor pendaftaran 10DLS21F2002. Bersama-sama dengan rakan saya hari ini iaitu Nur Nasuha dan Nur Elena. Pada hari ini, kami akan mengupas dan menghuraikan sedikit kes keganasan rumah tangga. Sebelum saya mengupas terlebih jauh, saya menerangkan dahulu apa itu keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga merupakan penderaan domestik atau keganasan keluarga, difahamkan sebagai keganasan atau penyalahgunaan kuasa seseorang terhadap yang lain dalam suasana domestik seperti dalam perkahwinan atau persetubuhan. Ia boleh disebut keganasan pasangan intim apabila dilakukan oleh pasangan atau pasangan dalam hubungan intim terhadap pasangan atau pasangan yang lain, dan boleh berlaku dalam hubungan seks atau yang sama atau antara bekas suami atau pasangan. Keganasan rumah tangga juga boleh melibatkan keganasan terhadap ibu bapa, kanak-kanak atau orang tua. Ia mengambil beberapa bentuk termasuk penderaan fizikal, lisan, emosi, ekonomi, agama dan seksual. Baiklah, seterusnya kami ingin memaparkan video mengenai kisah kes keganasan rumah tangga. Golongan para isteri diminta melaporkan segera kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku sebarang keganasan rumah tangga dan tidak membiarkan diri terus menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun berkata, golongan itu juga perlu sentiasa sedar terhadap sebarang perubahan pada sikap suami. Walau bagaimanapun wanita harus mengenal pasti sekiranya dia dah nampak ada perubahan kelainan di pihak suami. Dah biasa bila dah berkahwin takkan dia tak boleh rasa perubahan pada suami, sudah pasti Jadi perlu untuk mendapatkan bimbingan ataupun mendapatkan kaunseling. Jangan rasa takut, jangan rasa malu. Beliau mengulas insiden keganasan rumah tangga yang dilaporkan berlaku kebelakangan ini. Katanya situasi semasa pandemik banyak memberi tekanan kepada institusi keluarga. Berdasarkan kajian impak COVID-19 ke atas keluarga berpendapatan rendah di bandar, mendapati 43.9% responden mengalami tekanan keuangan. 32.2% pula berhadapan konflik keluarga, terutama bagi komuniti kediaman rumah pangsa. Datuk Seri Rina ditemui media selepas menghadiri program Jelajah Peduli Keluarga 2021 di flat Jalan SB Ipoh. Saya teruskan lagi dengan objektif video kali ini dengan menerangkan dalil tentang hukum yang berkaitan kes keganasan rumah tangga, menguraikan punca yang menyebabkan kes keganasan rumah tangga, menguraikan kesan kepada permasalahan keganasan rumah tangga, dan menguraikan cara untuk mengatasi masalah keganasan rumah tangga. Seterusnya, saya Nur Elena Syamira binti Ahmad ingin menerangkan dalil yang berkaitan masalah keganasan rumah tangga. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga perlu menjadi contoh dan tauladan yang baik terhadap keluarga. Rasulullah SAW diriwayatkan pernah bersabda, "Ulakum ra'i wa man mulun an ra'iyatihi ra'i fa imamu ra'i wa huwa masnulun an ra'iyatihi wa rujulu fi ahlihi ra'i wa huwa masnulun an ra'iyatihi." Maksudnya, setiap daripada kalian adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pimpinannya. Seorang imam, ketua negara, adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Dan seseorang lelaki dalam keluarga adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pimpinannya, ahli keluarganya. Riwayat Bukhari. Seterusnya, saya ingin menerangkan pula hadis yang berkaitan masalah keganasan rumah tangga. Penghuni syurga itu, iaitu orang-orang yang bertakwa, adalah orang yang suka menahan marahnya, emosinya, suka memaafkan orang lain. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan.
Maka ingat ketika ada masalah, tahan emosi masing-masing. Dan Rasulullah SAW kukuhkan lagi. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, baginda bersabda, apabila seseorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Seterusnya, saya ingin menghuraikan 3 punca berlakunya keganasan rumah tangga. Punca yang pertama ialah kegagalan untuk mengawal kemarahan atau sikap panas barang sesetengah pasangan. Sikap penebaran ini menyebabkan sesetengah pasangan ini hilang pertimbangan sehingga akan sanggup memukul anak-anak dan pasangan masing-masing. Mereka tidak dapat mengontrol emosi mereka ketika mereka marah. Sebagai contoh, si suami cepat naik tangan apabila anak-anak dan isteri membuat kesilapan kecil. Hal ini akan menyebabkan keganasan dalam rumah tangga berlaku yang akan meninggalkan trauma kepada anak-anak dan pasangan masing-masing. Punca seterusnya, masalah kewangan. Masalah kewangan juga membawa kepada keganasan dalam rumah tangga. Masalah kewangan dalam rumah tangga ini menyebabkan kerap kali berlaku pertengkaran antara suami dan isteri. Anak-anak juga tidak terkecuali dalam pertengkaran ini. Kebiasaannya, keluarga yang menghadapi masalah kewangan yang teruk ini ialah keluarga yang berpendapatan rendah tetapi mempunyai terlalu ramai anak-anak. Hal ini menyebabkan si suami akan melampiaskan tekanannya kepada si isteri dengan memukulnya. Kadang-kala, anak-anak juga akan menjadi masa tempat melepaskan tekanannya terhadap kewangan. Lebih mengerucut, sekiranya si suami meminjam wang daripada lintah darat, hal ini menyebabkan si isteri dan anak-anak mengalami kecederaan fizikal dan trauma yang mungkin boleh menyebabkan kemurungan jika berterusan. Baiklah, punca yang ketiga, pengalaman gaya hidup yang tidak sihat juga membawa kepada keganasan dalam rumah tangga. Contohnya, pengambilan alkohol dan dadah oleh pasangan menyebabkan pertengkaran antara pasangan kerap berlaku. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka akan hilang rasa tanggungjawab terhadap keluarga. Minuman beralkohol dan dadah akan menyebabkan pasangan hilang kewarasan sehingga sentiasa marah-marah dan memukul anak-anak serta pasangan. Terhadap juga suami penagih dadah yang sanggup melancurkan isterinya untuk memperoleh wang bagi membeli dadah. Selain itu, suami yang terlibat dengan judi juga akan menyebabkan keganasan dalam rumah tangga. Judi akan menyebabkan masalah kewangan kepada keluarga. Oleh itu, si suami selalunya akan memaksa isteri dan anak-anaknya untuk bekerja bagi mendapatkan sumber kewangan. Jika isteri dan anak-anak ingkar, maka mereka akan dera sehingga mengalami kecederaan yang teruk. Kesimpulannya, terdapat pelbagai punca yang mendorong keganasan dalam rumah tangga. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dalam menangani masalah keganasan dalam rumah tangga. Masyarakat boleh melaporkan kepada pihak polis sekiranya ada berlaku keganasan rumah tangga dalam komuniti mereka. Jika masalah ini tidak dibendung dengan cepat dan berkesan, maka masa depan negara kita akan gelap kerana negara dipenuhi dengan individu-individu yang mengalami tekanan mental yang teruk. Seterusnya, saya pula ingin menghuraikan 3 kesan kepada permasalahan keganasan rumah tangga ini. Yang pertama, ialah kemurungan. Keganasan rumah tangga disebabkan pergaduhan suami isteri akibat sesuatu perkara boleh membawa kesan kemurungan sama ada kepada isteri atau suami ataupun anak-anak. Kemurungan serta ketakutan akan dirasai dalam fikiran secara berpanjangan. Kesan yang kedua ialah ketidakstabilan hidup anak-anak. Kehidupan serta keriangan anak-anak tidak lagi stabil apabila sentiasa mendengar dan melihat ibu bapanya selalu bertengkar dan bergaduh antara satu sama lain. Anak-anak ada kalanya bertindak agresif dan melarikan diri kerana tekanan yang melampau serta merasakan tidak disayangi. Akhir sekali, kesan ketiga, keruntuhan masjid yang telah dibina.
Keruntuhan masjid yang telah dibina perlu tahu bahawa institusi keluarga atau masjid yang dibina adalah rezeki ilahi, adalah sangat dibenci sekiranya runtuh tanpa menjaganya dengan harmoni dan sungguh-sungguh. Keganasan rumah tangga yang melampau sehinggakan runtuhnya masjid yang dibina adalah perbuatan yang tidak baik dan memberi banyak kesan negatif berbanding positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuna Subiti Mak Faizal, nombor metrik 10 DLS 21F2053. Pada hari ini, saya ingin mengulas 3 cara untuk mengatasi masalah keganasan rumah tangga. Terdapat banyak cara-cara untuk menangani masalah keganasan dengan baik. Yang pertama ialah khidmat kaunseling. Khidmat kaunseling perlu dilakukan sebelum memasuki alam perkahwinan dan selepas perkahwinan agar mereka memahami dasar kewajipan sesuatu perkahwinan. Ini penting kerana boleh menghalang sesebuah keluarga daripada bercerai-berai akibat keganasan. Cara kedua ialah melalui tindakan undang-undang. Masyarakat kita sudah jelak dengan kes-kes keganasan ini. Sebab itu, kelulusan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 telah ditubuhkan untuk melindungi masa-masa keganasan rumah tangga. Menurut akta ini, pesalah boleh didenda tidak melebihi 4,000 dan penjara tidak lebih setahun. Ini dapat mengelak si pendera daripada mendera mangsanya kerana dia akan berfikir 2 kali untuk melakukannya. Baiklah, akhir sekali peranan masyarakat dan media massa. Masyarakat setempat perlu mempunyai rasa tanggungjawab sosial untuk bersama-sama membantu mengatasi masalah ini. Ini dapat mengajak paradigma masyarakat yang bersikap individualistik. Media massa haruslah berperanan secara positif sebagai sumber sebaran maklumat yang berwibawa dalam usaha untuk menyedarkan masyarakat tentang keganasan rumah tangga. Sekali, peranan pendidikan yang bertegaskan pengetahuan agama dan bermoral perlu dilaksanakan pada peringkat sekolah. Baiklah, sekarang kita berada di penghujung video kes keganasan di dalam rumah tangga. Kesimpulannya ialah keganasan rumah tangga berkait secara langsung dengan status dan peranan individu keluarga, fakta tentang jurang perbezaan jantina dalam sebuah perkahwinan menyebabkan ketidaksamaan peranan dan tanggungjawab antara lelaki dan perempuan. Meskipun pengetahuan masyarakat berhubung isu keganasan rumah tangga adalah tinggi, tetapi kes yang dilaporkan kepada pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga meningkat saban tahun. Malahan, kes penceraian di Malaysia juga turut mencatatkan peningkatan tanpa pendidikan masalah keganasan rumah tangga sukar untuk ditangani. Ini kerana pengetahuan dan sikap bukan satu-satunya kriteria yang diambil kira dalam menentukan tindakan seseorang. Oleh itu, tentang keganasan rumah tangga perlu diambil perhatian oleh semua pihak, tidak kira individu, keluarga, masyarakat, kerajaan, NGO dan lain-lain. Semangat dan sokongan daripada mereka dapat membantu individu yang terlibat dalam keganasan bangkit untuk melawan keganasan. Campur tangan daripada pelbagai pihak dan kerjasama daripada masa keganasan adalah penting untuk mengurangkan kes keganasan rumah tangga. Itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.